total share. Total share ni adalah lebih penting daripada market capital. Sangat-sangat penting. Okey, sebelum tu, saya akan bagi tahu kepentingan total share dalam pemilihan saham. Tadi macam market cap, macam mana kita nak pilih saham, antaranya pilih antara kategori dia kan. Sama ada small, medium atau large cap. Tapi untuk total share, kepentingan total share adalah yang pertama nak tahu berat atau ringan. Yang kedua adalah jumlah share di public ataupun orang panggil dia public float. Kalau anda nak tahu total share ni, ni saya dah bagi tahu tadi kan. Ni share, total share. Okey. Yang pertama, ringan ataupun berat. Saya bagi satu situasi dulu Katakanlah anda beli saham Huan pada harga 0.15 seminggu lepas. Satu minggu yang lepas anda beli 1,000 unit. Katakanlah anda nak jual pada harga 0.22. Ini target price anda. Pada hari tu ada orang nak beli 0.220. Best buy ni maksud dia harga yang orang sanggup beli. Jadi kat sini lah kita jual. Jadi kalau anda nak jual, anda tengok dekat best buy. So target anda tadi 0.22 kan. Sekarang ni dah ada 0.22. Orang nak beli 0.22. Jadi 1,000 unit yang anda nak jual tu, selepas anda tekan sell, dia bukan terus jual tau. Anda kena tunggu queue anda. Anda kena tunggu turn anda. Tunggu sampai 35,954 unit dia habis, baru 1,000 anda terjual. So, disebabkan banyak share yang perlu didagangkan, harga tu lambat naik dan susah nak keluar ataupun jual. Jadi mana bagus? Makin sikit share ataupun makin banyak share bagus? Jawapannya, dua-dua tak. Terlalu sikit, harga dia mudah dimainkan oleh sindiket. Pernah tak anda tengok ada satu candle? Contoh ni, antara candle dia melambung naik. Dia bullish. Tapi rupa-rupanya, value yang orang beli adalah sikit dia. Orang beli sikit, harga dia naik gila. Dia nak mainkan emosi retailer. Dia nak mainkan emosi kita. Berapa total share dia? 164 juta. So 164 juta, area 100 juta. Area 100 juta lah. Oh, ni bawah 200 Bawah 200 ni. Bawah 200 million. Tu 164 juta, so counter ni counter ringan. Takut jadi yang macam ni. Dia senang sangat naik. Senang dimainkan oleh orang lain. Jadi kalau counter berat pun tak boleh juga. Kita tengok ini counter berat. Total share dia 7 billion. Total share 7 billion. Jadi graf tu, bila nampak orang beli banyak. Kemudian sini 5 hingga 10 juta lah. Setiap hari ada 5 hingga 10 juta share terjual. Tapi harga dia tak berapa naik. Lebih kurang naik dalam masa sebulan. Naiklah mungkin dalam 3%, 4%, macam tu. Ini lambat lah, counter ni lambat. Sebab tu kita tak nak counter yang terlalu berat. Jadi, range apa yang sesuai? Ini, 200 juta hingga 400 juta. Kalau berat sangat, jadi yang macam case yang macam ni. Kalau ringan sangat, takut dimainkan oleh orang. Okay, so kita buat exercise Okay. 91 juta. Ideal, berat ataupun ringan. Jadi ini adalah counter ringan. Bukan counter ringan, ini counter sangat ringan. Ideal ataupun dinamakan sebagai ringan. So ini okey. 200 juta hingga 400 juta kan. Tapi kalau ini 91 juta dikira sangat ringan. Sangat ringan kita tak nak. Okay, kalau ini pula 313. 313 juta dikira ideal lah, ringan lah. So kita nak yang ni lah. Okay. Jadi yang kedua apa tadi? Jumlah share di public. Okay, kita pergi ke jumlah share di public. Okay, saya bagi terus situasi. Anda pilih counter A ni, total share tu 50% dimiliki oleh ini adalah insider, iaitu orang dalam. Ni institutional fund macam KWSP, EPF, tabung haji ataupun LTH, LTHT yang tentera punya, itu institutional fund. Ini insider. 50% lagi dipublikkan, public. Sama ada counter A yang 50-50 ataupun counter B 20-50, 20-80. 80 adalah dipublikkan. Mana bagus? Kalau secara logiknya lah. Okey, kita buat logik Kalau insider, ini adalah syarikat, ini adalah insider. Kalau insider tu
berani pegang saham yang banyak, itu maksudnya dia sebagai orang yang tahu selok belok, untung rugi, projek kontrak apa semua, patut tak dia berani? Memang patutlah berani. Sebab dia tahu urat saraf company tersebut. Jadi, counter A atau counter B yang anda pilih? Counter A. Saya ambil contoh Anda boleh tengok counter Gtronic. Okey, kalau anda nak tengok jumlah public share, okay, saya tunjuk macam nak tahu. Counter Gtronic. Naik berapa dalam masa betul di bawah ni. Ini dia dalam tahun yang sama ni. 1 tahun. Katakanlah lebih kurang 6 bulan, RM3 jadi RM6. So 6 bulan dalam masa 100%. 100%. Naik 100%. Dalam masa 6 bulan. Saya tengok Gtronic. Okey, macam mana kita nak tahu yang insider tu pegang? Okey, pertama, anda buka bursa marketplace. Anda tekan kepada ownership. Kita tengok peratus yang institutional fund ataupun insider pegang. Kalau macam ni, anda kena tambah-tambah lah. Ni 21%, EPF. Nampak? Ini EPF 21. Lagi KWSP ada 10, so 31. Public PNB 3 PNB lebih kurang 3.6. 3.6, so kita dikira 4 lah. 4 campur 21, 35, 45. Jadi 45%. Gtronic ni, total share dia 45% institutional fund pegang. Institutional fund pegang. Yang dipublikkan mungkin 50 macam tu lah. Lagi 50 ataupun 40. Yang lagi yang lebih-lebih tu total tu mungkin insider pegang, sebab kita tak tahu siapa insider tu. Bila insider ataupun kita panggil I dengan IF je lah. Bila IF ataupun I pegang, harga saham tu boleh kontrol. Dan kalau jatuh pun, dia tak jatuh banyak. Sebab mereka yang berkuasa. Kita tengok contoh lain. Padi ni. Kita tengok saham padi ni. Buka marketplace. Padi ni, kita tengok ownership dia. Ownership dia, Yong Pan Chuan Holding. Ui, berapa? 64%. Yong Pan Chuan. Kalau anda nak tahu insider ni, kalau anda tengok nama-nama ni kan, anda nak tahu insider, anda pergi buka profile. Profile nak tahu siapa yang ni lah, orang-orang yang kat dalam tu. Ni, Yong Pang Chuan. Tadi kan ada Yong Pang Chuan Sedara Berhad kan? Jadi itu mungkin nama company dia, nama syarikat dia. Rupanya Yong Pang Chuan Sedara Berhad tu, owner dia salah satu daripada salah satu insider dalam padi ni. 64%. So, total share padi ni 64% dipegang oleh insider. Nampak dalam masa lebih kurang ini bulan 3 bulan 5 bulan 3 macam tak. Sebelum ni kita pernah ni lebih kurang 90% lah dalam masa 6 bulan. 90% dalam 6 bulan. Nampak kalau jatuh pun tak dia kalau jatuh pun dia tak jatuh sampai sini, tak ada. Dia jatuh sikit je, nanti dia akan harga tu akan dibetulkan balik. Naik. Okey, faham Jadi, kesimpulannya, kepentingan kedua bagi term total share adalah public float ni make sure 50% ataupun ke atas adalah milik insider ataupun institutional fund. Ni kalau 80% public ni, banyak sindiket dah ni. Siapa yang nak betulkan? Insider institutional fund pun pegang sikit je 20%. Macam mana dia orang nak betulkan harga tu balik? Okey, faham Jadi kita dah tahu tentang kepentingan market capital dengan total share. Market capital, anda nak tahu kategori dia sama ada medium cap ataupun small cap ataupun large cap. Jadi anda pilih yang mana? Medium cap dan small cap. Large cap tinggalkan. Untuk total share terbagi pada 2. Berat ataupun ringan. So anda nak ambil yang mana? Iaitu ringan. Kalau ringan sangat, boleh tak? Jangan ambil. Ambil ringan sahaja. Supaya harga cepat naik dan
mudah nak jual. Tak beratur lama sangat nak jual. Yang kedua adalah public float. Jumlah share yang dipublikkan, public float. Kita nak 50% dan ke atas adalah milik insider ataupun institutional fund. Supaya mereka berkuasa untuk memperbetulkan harga saham itu sendiri. Tak dimainkan oleh sindiket. Okey, jom kita buat exercise. Ada tak? Oh, tadi dah ni. Okey, kita ambil saham Penta. Market, kita tengok capital ya. Market capital 692 juta. 692 juta. Okay, kita tengok dia punya range dia. 692 juta. So, dalam medium cap. Kita nak small and medium kan? So, okay lah. Capital tadi. So, ini adalah, okay, medium cap. Sekarang total share. Total share dia adalah 146 juta. Tengok 146 juta. Ni sama ada ideal ataupun sangat ringan. Ini terpulang. Tapi bagi saya 146 ni okey. Sebab tu saya letak sangat ringan ni 100. So kalau 146 kira okey. Kita panggil ideal lah. So ideal. So ini adalah counter ringan. Macam mana pula dengan public float? Public float dia, kita pergi ke ownership. Kita tengok siapa pemilik separuh ni. Chua Chun Bin. Ni macam nama orang. So kita tengok profile. Chua Chun Bin. Ni. Chua Bin Chua. Ini Islam ke apa ni? Bin. Chua Bin Chua. Chun Bin Chua. So insider dia pegang lebih 50%. Kita kembali 50% 48% dah insider. Ni nama-nama Chua, Chong, Iwi. Mungkin ada beradik dia ke apa kan. Ni KWSP ada kat sini. Ni institutional fund lah ni. So 47 campur dengan 48, 52. Dah dikira ni insider dengan IF punya lah. Jadi total share 52% adalah milik insider ataupun IF. So Penta dikira okey. Untuk fundamental, untuk ni lah, untuk komponen ini saja. Ada komponen lain yang kita kena ambil kira. Ini kita nak exercise saja. Okey, yang kedua. Okey, kita total ni okey Okey, kedua adalah JHM. Jadi tengok capital dia dulu lebih kurang 754. So 754 juta. Okey, ni pun medium cap. Medium cap. Kalau untuk share 262 juta. 262. Ini ideal. 262 juta. Jadi cap tadi okey. Medium cap kan tadi kan. Kalau share 262. So kalau share 262, okey. Dia berat ke ringan? Dia ringan. Okey, sekarang kita tengok total share dia pula. Public float dia pula. Public float dia. Kita buka ownership. Mana ni? 34%. Oh ni separuh. Siapa? Tan King Seng. Kita ambil 5. Tepat-tepat 5%. Tan King Seng. Kita tengok insider dia. Profile dia. Ni buka profile. Ni. Tan King Seng. King Seng Tan. 50%. So total share. Mungkin 50% lebih lah. Dah dikira. Okay. So JHM pun okay. Jadi faham lah lepas dah buat exercise. Saya recap balik. Tak payah recap lah. Tadi korang baca je lah. Market cap tu nak tahu kategori dia. Sama ada dia large ataupun small ataupun medium. Kalau total share nak tahu dia ringan ataupun berat. So kita pilih yang ringan. 200 juta hingga 800 juta. Supaya harga saham naik cepat dan mudah untuk keluar. Yang kedua adalah public float. Lagi banyak dipublikkan. Lagi banyak insider ataupun IF pegang.
Maksudnya bagus. Sebab dia boleh kawal saham tersebut. Tanpa sedikit boleh manipulit harga saham itu. Jadi sekiranya anda rasa yang video ini bermanfaat, sila share link group ni. Dan ajaklah member anda ataupun anda mengenali orang yang baru nak jinak-jinak dengan saham, boleh share link dekat dia orang. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.